Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Fasubhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-badrud duja was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda'a wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Faqad faza al-muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa, maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita menunaikan ibadat puasa sebulan, berada dalam bulan Ramadan, menjadi dhaif Allah Subhanahu wa taala, dihidangkan dengan makanan rohani dan jasmani, hidangan mentarbiahkan diri kita, mendidik diri kita. Yang lebih penting daripada pahala yang besar, janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, keampunan dosa yang banyak. Seterusnya marilah kita melakukan muhasabah, menghisap diri masing-masing. Sejauh mana kita dapat mencapai matlamat puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Sejauh mana sifat takwa itu ditanamkan di dalam diri kita? Sejauh mana puasa kita membuahkan sifat takwa? Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa yang menjadi ukuran dan martabat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan martabat manusia bukan dengan keturunan, baka, bukan dengan warna kulit, bukan kerana bangsanya, bukan kerana harta dan pangkatnya. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Puasa mendidik kita dalam masa sebulan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sanggup meninggalkan makan minum, meninggalkan kepuasan hawa nafsu yang dihalalkan waktu siang, yang dihalalkan sepanjang masa. Tiba-tiba ibadat puasa menghalang kita di waktu siang hari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih supaya menjadi orang yang taat kepada Allah dan sabar menghadapi segala kesusahan, kepayahan, dan menahan kemahuan kita. Kerana taat kepada Allah ketika kita berpuasa, dan adalah menjadi satu hikmat yang besar. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Al-Quran adalah kalam Allah. Quran ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, hanya orang-orang yang bertakwa sahaja yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini, tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara tanda takwa itu ada dalam diri kita ialah menjadikan Al-Quran petunjuk. Petunjuk bagi kehidupan kita seluruhnya. Bukan sahaja untuk mengenal Allah, siapa Tuhan yang sebenar,
petunjuk dalam cara hidup kita. Bermula daripada diri masing-masing, keluarga, masyarakat, politik, ekonomi, sehinggalah hubungan antarabangsa dan hubungan manusia dengan seluruh makhluk yang ada di keliling mereka. Quran adalah menjadi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita, jadikan Al-Quran itu petunjuk. Bagaimana cara nak jadikan Al-Quran petunjuk? Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kamu dah mengambilnya. Terdapat di kalangan masyarakat ajakan sesat yang menyatakan tidak perlu kepada hadis Rasulullah SAW. Cukup dengan Quran sahaja. Ini adalah satu penipuan untuk menyesatkan umat Islam. Kita tidak mampu beramal dengan Quran itu, melainkan dengan 7 ajar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala mengajar umatnya bagaimana beramal dengan Quran. Bagaimana nak jadikan Quran itu petunjuk. Bukan sahaja petunjuk siapa Tuhan yang sebenar, bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Allah saja Tuhan yang Maha Esa. Tuhan-Tuhan yang dilantik oleh kalangan manusia adalah karut dan sesat. Nabi SAW mengajar bagaimana beribadat kepada Tuhan. Jangan reka-reka ibadat lain daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Mengajar bagaimana berumah tangga, bagaimana hidup bermasyarakat. Bukan sahaja berjalan, bahkan mendirikan negara yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah menegahkan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab Al-Quran ini supaya engkau menghukum di kalangan manusia dengan apa yang dinyatakan oleh Allah. Jangan sekali-kali kamu membela orang-orang yang khianat. Dengan ketegasan inilah maka Nabi SAW yang dihalang di Makkahul Mukarramah berhijrah ke Madinah, menegakkan negara di Madinah. Walaupun Madinah mengandungi masyarakat majmuk, Quran mengajar bagaimana menangani masyarakat majmuk. Tidak memaksa manusia masuk Islam, tetapi wajib mengajak manusia seluruhnya masuk Islam. Paksaan tidak menjadikan Islam yang sebenar. Paksaan hanyalah melahirkan golongan-golongan munafik di dalam masyarakat Islam. Orang-orang yang bukan Islam tidak dipaksa, tetapi mereka jangan melawan. Bersedia mereka diterima
hidup dalam masyarakat Islam. Ditunjukkan kepada mereka syariat Allah yang adil untuk seluruh manusia, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu menunaikan amanah, dengan menyerahkan amanah itu kepada orang yang ahli dapat menunaikan amanah. Dan apabila kamu menghukum di kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Amanah diserahkan kepada orang yang dapat melaksanakan syariat Allah, bukan kepada orang yang tidak melaksanakan syariat Allah. Menyerahkan amanah kepada mereka yang tidak melaksanakan syariat Allah adalah khianat. Khianat terhadap Allah, khianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan amanah ajaran Islam. Kerana Allah menurunkan Al-Quran, melantik Nabi Muhammad SAW melaksanakan syariat Islam yang adil. Ditunjukkan adilnya Islam bukan sahaja kepada orang Islam, termasuk kepada orang-orang yang bukan Islam. Perdamaian didahulukan daripada peperangan, di mana menunjukkan Islam secara damai menarik manusia yang ramai masuk Islam. Bukan saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berpanjangan zaman selepasnya sehingga berkurun-kurun. Berbagai-bagai bangsa yang bukan Arab menganut Islam, bukan dengan syarahan yang panjang, bukan dengan khutbah yang berapi-api, tetapi melaksanakan syariat Allah yang adil. Dengan syariat Allah yang adil inilah ramai berbagai-bagai bangsa masuk Islam. Islam mengizinkan orang-orang yang bukan Islam bersuara di dalam masyarakat Islam. Banyak ayat-ayat yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah dalam surah-surah Madaniyah adalah ayat untuk menjawab soalan-soalan daripada orang yang bukan Islam, untuk menghujahkan orang yang bukan Islam yang menentang syariat Islam, yang menentang riba, menentang hudud, menentang qisas, menentang halal dan haram, menentang hukum-hukum syariat dengan kata-kata dan cakap-cakap. Al-Quran diturunkan untuk menjawab. Mereka dibenarkan bercakap. Orang Islam diwajibkan untuk menjawab. Tak ditutup mulut-mulut mereka. Sila cakap apa yang kamu tak setuju dengan Islam. Maka Nabi SAW menyampaikan firman Allah Ta'ala, khususnya kalangan orang-orang Yahudi dan kalangan orang-orang Kristian, mendedahkan hukum-hukum yang ada dalam Quran itu sebahagiannya ada dalam Taurah dan Injil,
tapi kamu tidak beramal. Padri-padri mereka menipu. Ulama-ulama dan ahli agama mereka memutabelit. Menyebabkan kalangan yang bukan Islam ramai masuk Islam pada akhirnya. Inilah tunjuk ajar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak memaksa orang masuk Islam. Ucapkan kepada mereka, laksanakan ajaran Islam itu di hadapan mereka. Hari ini sejauh mana kita laksanakan syariat Islam? Sejauh mana kita tunjukkan ajaran Islam ini kepada orang yang bukan Islam? Allah memerintah kita terlebih dahulu menjadi contoh kepada orang yang bukan Islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang baik, kamu cegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum. Begitulah kami jadikan kamu umat yang wasatiyah. Bukan sahaja umat yang tidak melampau, umat yang adil, yang sederhana, di tengah kalangan manusia menjadi contoh dan teladan. Dan kamu menjadi saksi bahawa Rasul telah menyampaikan ajarannya. Rasul menjadi saksi kepada kamu, memberi syafaat kepada kamu pada hari kiamat. Dengan makna tanggungjawab umat Islam melaksanakan ajaran Islam yang terkandung dalam Quran. Sejauh mana kita laksanakan ajaran Islam itu? Pada hari ini, umat Islam telah dibencanakan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan mereka. Pemimpin-pemimpin yang membawa jalan yang menyeleweng kepada tunjuk ajar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu lakukan muhasabah. Apa yang mampu kita laksanakan, seperti sembahyang, puasa, zakat, bersedekah dan sebagainya, kita laksanakan. Apa yang ada halangannya, kita naklah berjuang menentang halangan-halangan itu, sehingga syariat Allah dapat dilaksanakan. Kita jangan jadi pengikut ajaran sesat ataupun bersama pemimpin-pemimpin yang sesat yang memesongkan kita berjalan Allah. Dengarlah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fayn min al-'adab wal'anhum la'anan kabira. Ingatlah pada hari kiamat kelak, mereka yang menjadi ahli neraka yang mengikut pemimpin-pemimpin yang sesat ini, ketika dibalik-balikkan muka-muka mereka dalam neraka, berkatalah mereka dengan penuh menyesal, alangkah baiknya di dunia dulu kami mentaati Allah dan Rasul. Wahai Tuhan kami, sebenarnya kami jadi begini, kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, dan Tuhan kami, cerdik pandai kami, dan ulama-ulama kami yang menyeleweng, yang telah menyesatkan kami. Wahai Tuhan, seksakan mereka berkali ganda, laknat mereka dengan laknat yang sekeras-kerasnya.
Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Setelah umat Islam dibelenggu oleh pemimpin-pemimpin yang telah menyeleweng pada awalnya, menyebabkan tanah air umat Islam dijajah oleh musuh-musuh Islam. Kuasa-kuasa penjajahan ini membahagikan tanah air umat Islam sesama mereka. Ada yang dijaga oleh British, dijaga oleh Perancis, dijaga oleh Itali, dijaga oleh Belanda, ditindas oleh Rusia, Soviet, Cina Komunis dan sebagainya. Umat Islam dibelasah, dihentam habis-habisan. Walaupun musuh-musuh Islam ini mengetahui Islam adalah petunjuk yang sebenar, kesesatan dan kedegilan mereka terus bermusuh dengan Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Mereka terus menerus memerangi kamu sehinggalah mereka dapat memurtadkan kamu, memesongkan kamu daripada agama kamu Islam ini. Menggunakan paksaan, membunuh para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam, membunuh orang-orang yang kuat Islam dan menegakkan Islam. Mereka gagal, tidak berjaya memadamkan cahaya Islam.
Mereka melancarkan serangan pemikiran untuk menyesatkan umat Islam, memurtadkan orang Islam daripada agamanya. Orang Islam tidak meninggalkan Islam. Mereka berusaha untuk mendidik anak-anak orang Islam sendiri dengan cara halus, belajar dan mengaji dengan mereka, mengikut cara mereka. Yang dididik oleh mereka juga kembali kepada Islam. Allah menunjukkan mukjizat Al-Quranul Karim, kisah yang berlaku di zaman Firaun yang membunuh anak-anak lelaki, hanya membenarkan anak-anak perempuan. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak lelaki disembelih, anak perempuan dibenarkan hidup, supaya tidak lahir cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Tiba-tiba Nabi Musa dibesarkan dalam istana Firaun. Itulah kekuasaan Allah. Mereka coba memadamkan cahaya Islam hari ini. Kebangkitan Islam bukan saja berlaku di negeri-negeri Islam, bahkan di kalangan anak-anak orang Islam yang belajar di negeri-negeri mereka. Mereka menggunakan kuasa undang-undang, membenarkan pemerintahan diktatorship, kuku besi, walaupun mereka mendukung demokrasi. Demokrasi haram bagi menegakkan Islam. Demokrasi diizinkan untuk lain daripada Islam. Begitulah tidak ikhlas mereka ini. Islam bangkit juga. Kita melihat kebangkitan berlaku di negara Arab, di Tunis, di Mesir, di Yaman, di Syria, dan di negara Arab yang lain. Walaupun diperintah secara diktator yang kejam, menekan dan menindas, cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. Beberapa negara Arab menunjukkan kepimpinan Islam terselah ke hadapan. Usaha masih dilakukan oleh kuasa-kuasa kufar dan kuncung-kucu mereka untuk tidak mengizinkan syariat Allah dilaksanakan. Inilah yang sedang berlaku hari ini. Apa yang berlaku sepatutnya meyakinkan kita kepada Islam. Bukan sahaja cahaya Islam tidak boleh dipadamkan, cahaya agama-agama lain, ideologi yang lain padam. Tanggungjawab kita ialah berjalan di dalam cahaya ini. Apa yang menjadi masalah, masih ramai kalangan orang Islam yang masih tidur dalam cahaya agamanya sendiri. Sepatutnya mereka sudah buka mata, celik dalam cahaya petunjuk, bangkit berjalan dengan cahaya petunjuk Islam itu. Tanggungjawab kita meninggalkan Ramadan setelah dididik dalam masa sebulan. Jangan menjadi Ramadhaniyun, orang yang kuat agama di bulan Ramadan sahaja, lepas Ramadan tak kuat agama lagi. Ini bukan cara yang betul. Islam mesti diamalkan sepanjang hayat, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sehingga datang keyakinan. Keyakinan itu ialah kematian.
sembah Allah sehingga kita mati. Sepanjang hayat. Bukan sekadar bulan Ramadan. Maka orang yang galak berjamaah di bulan Ramadan sahaja, galak beribadat di bulan Ramadan sahaja, selepas Ramadan padam semangatnya, adalah mereka yang tidak benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gagal dididik dalam bulan Ramadan. Marilah kita berusaha untuk berjaya supaya benar-benar dapat mencapai marhalah Ramadan yang dinyatakan oleh Nabi SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Permulaannya rahmat, pertengahannya diampunkan dosa, dan penutupnya dimerdekakan daripada api neraka. Jangan permulaannya rahmat, beristighfar, lepas Ramadan terjun ke dalam neraka. Ini satu cara yang tidak tepat. Marilah kita membebaskan diri daripada api neraka dengan melahirkan sifat taqwa sepanjang hayat kita, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrain lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat sekali-kali selepasku, selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah pengajaranku. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang diada-ada, yang direka-reka, yang bercanggah dengannya. Marilah kita mengenang jasa Nabi kesayangan kita Muhammad SAW dengan sentiasa berselawat padanya, kerana perintah Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan bersalamlah ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah SAW, man salla alayya marrah sallallahu alaihi bi ashra, sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي برما وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت عالم به منا. أنت المؤخر وأنت المقدم وأنت المؤخر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.